Sebelum kita nak bagi tahu ke orang, kita akan rasa dalam diri kita sendiri, sesungguhnya agama ini dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan. Saya selalu ulang benda yang sama merata, yang saya sebut sebagai yang apa? Kata-kata Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir, guru Imam Malik. Imam Malik kata, kalau kami ziarah Muhammad bin Munkadir, kami rasa lekeh diri kami dibandingkan amalan dia. Saleh Muhammad bin Munkadir. Kata Muhammad bin Munkadir, kabattu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat. Aku berjuang menentang diriku sendiri 40 tahun sehingga ia dapat istiqamah. Perjuangan yang paling besar selain daripada kita berfikir untuk dakwah pada orang yang memang tugas kita, ialah berjuanglah untuk berdakwah pada diri kita sendiri. Tentanglah diri kita sendiri. Tentanglah riak, kesombongan, kehendak yang diri kita, yang sentiasa bertarung. Kerana syaitan mungkin tak boleh menewaskan ilmu kita, tapi ia boleh menewaskan perasaan kita. Hubbus, kita semua orang ada perasaan, berdiri di hadapan orang, berdakwah, orang puji, ini semua mengganggu kita. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan ila Imam Muslim, 3 orang yang Allah Ta'ala awal azab mereka, salah seorangnya ialah orang yang ta'allama al-ilm wa 'allamahu wa qara'a al-Quran, yang belajar ilmu, mengajar dia, baca Quran. Allah Ta'ala panggil dia, bahkan fa'arafahu fa'arrafah, dia pun tahu, dia bagi, Allah Ta'ala ingatkan nikmat dia. Famadza 'amilta fiha, kau buat apa di dunia? Kata, ta'allamtul ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Aku belajar ilmu, aku mengajarnya, aku baca padamu kenamu Al-Quran. Allah terkejut, bohong. Kau baca, kau ta'allamtal ilmu, kau belajar ilmu, kau baca Quran kerana supaya orang kata kau alim. Qad qil, orang dah kata. Fa umira bihi fa suhiba ala wajhi fa ulqiya fin nar. Diperintah dia, diseret wajahnya, disampak ia ke dalam neraka. Ramai bimbang, orang yang hebat kita tengok cakap ni awal masuk neraka. Abu Hurairah meriwayatkan riwayat ini sebelum nak sampai kepada matan hadis. Setelah dia bagi tahu, Rasulullah bagi tahu, beberapa kali dia telah pitam kerana mengenangkan orang yang bercakap tentang ilmu, yang menceritakan tentang dakwah, dia dulu diheret ke dalam neraka kerana mensyirikkan Allah di dalam niat. Jika kita dapat bereskan hal ini, kita tentanglah diri kita sehingga kita membuang kepentingan kita, kita akan bercakap benar. Kita akan bercakap benar. Kita Allah kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, cakaplah cakap yang benar. Dengan cakap yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan baiki amalan kamu. Macam mana nak bagi Allah baiki amalan kita? Cakap benar. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan dia akan ampun dosa. Oleh kerana kita kadang-kadang benar dan kadang-kadang tidak benar. Walaupun kita rasa macam kita benar, tapi apabila kena kepentingan kita, kena sesuatu yang menggugat kepentingan kita, kita akan mengelakkan bahasanya. Kita akan menggunakan berbagai alasan. Kita tidak jujur. Dan Allah Maha Pengampun, mudah-mudahan dia ampun. Sebab itu maka kadar yang dibaiki kita juga tidak banyak. Jika kita berdiri seperti sahabat dan tabi'in, Allah akan baiki. Iman ini, sebelum kita nak bagi tahu ke orang, kita akan rasa dalam diri kita sendiri. Baca buku tentang iman, macam-macam penceramah boleh cerita. Saya boleh cerita, Saudara Zamri boleh cerita, doktor boleh cerita, semua orang boleh cerita. Cerita iman yang manis, kemanisan iman. 3-4 forum kita boleh buat.
tapi untuk kita sendiri menikmati kemanisan iman, sehingga kita berdiri dalam salat dengan ikhlas, sehingga kita bangun qiyamul lail dengan ikhlas, sehingga kita sujud dengan mengasai nikmat sujud kepada Tuhan, sehingga kita berdoa dengan penuh merasai kehadiran Tuhan. Ia memerlukan bukan lidah yang petah, tapi hati yang jujur, ruhani yang ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala.